Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh mengemukakan persoalan di dalam live FB, soalan yang berkaitan dengan pembicaraan. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang kedua daripada 6 fardu wudu. Jadi kita beberapa minggu jugalah pembicaraan berkaitan dengan fardu wudu yang pertama, iaitu niat. Jadi panjang juga pembicaraan. Jadi kitab Safinatun Najah ni sebagai tapak lah untuk kita membicarakan satu-satu tajuk. Sebagaimana sidang pendengar maklumilah, kitab Safinatun Najah ni kitab yang kecil, hanya pembicaraannya secara kasar-kasar sahaja. Maka saya akan memperhalusilah, memperhalusi pembicaraan bagi tiap-tiap. Contohnya sekarang pembicaraan berkaitan dengan fardu ataupun rukun wudu yang 6 perkara. Jadi sidang pendengar seeloknya kena adalah catatan ke macam mana ke. Sebab selain daripada permulaannya saya akan datangkan pandangan pekoh mazhab Syafi'i, mazhab di tempat kita, dan saya juga sebagai ilmu tambahan saya akan datangkan juga pandangan mazhab yang lain sebagai ilmu tambahan lah. Dan juga terkadang dalam keadaan tertentu mungkin kita kena pakai pandangan mazhab yang lain. Jadi kalau kita ada catatan, maknanya kita boleh tengok semulalah catatan kitanya. Apabila dalam keadaan tertentu, darurah ke, berhajah ke, maka kita boleh menuruti pandangan pekoh mazhab yang selain daripada mazhab Syafi'i. Janji kita turut ilmu. Sama juga kita bermazhab Syafi'i ni, kita turut ilmu. Kita bukan bermazhab Syafi'i secara automatik kerana kita berada di Malaysia, bukan. Kami pekoh bermazhab Syafi'i sebab kami rakyat Malaysia, tidak. Mereka yang beramal dengan pekoh mazhab Syafi'i adalah mereka yang berilmu dengan ilmu pekoh mazhab Syafi'i. Barulah beramal dengan pekoh mazhab Syafi'i. Kalau kita beramal dengan tengok-tengok orang ke, gamuk-gamuk ke, rasa-kasa ke,
kita bukan beramal pekoh mazhab Syafi'i. Kita beramal dengan pekoh gamuk-gamuk lah barangkali. Pekoh rasa-rasa lah barangkali, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada kitab-kitab. Kitab-kitab di kalangan ulama'-ulama' Asy-Syafi'iyah. Ulama'-ulama' pekoh yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita beramal dengan pekoh mazhab Syafi'i, kita mempelajari pekoh mazhab Syafi'i. Kalau tidak, kita sebenarnya bukan beramal dengan pekoh mazhab Syafi'i. Kita beramal dengan mazhab sendiri yang berhak ke apa nama, wallahu a'lam lah. Jadi selain daripada kita mempelajari pekoh mazhab Syafi'i, maknanya sebagai ilmu penambahan, insya-Allah saya akan datangkan juga pandangan mazhab yang lain, tetapi perlu kepada catatan. Kalau kita setakat untuk mengetahui dan beramal pekoh mazhab Syafi'i, kita fokus kepada hak mazhab Syafi'i lah. Hak saya cerita mazhab yang lain tu tak apalah kalau tambah ambil pun. Ini sebagai ilmu lah, sebagai ilmu penambahan. Jadi pembicaraan hak fardu wuduk yang kedua, sidang pendengar, walaupun pembicaraan dalam kitab Safinatun Najah ni sekarang fardu wuduk 6 perkara, rukun wuduk 6 perkara. Jangan pula kita merasakan bahawa bak ambil semayang je. Bak ambil semayang je. Oh tu hak budak-budak tadika. Hak budak-budak tadika ni dia hanya bilang. Fardu wudu 6 perkara. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai ke siku, sampai yang keenam tertib. Itu hak tahap tadika. Sekarang ni dak ni. Sebagaimana hak pembicaraan fardu wudu yang pertama niat tu kan panjang bicara kan. Hak tu bukan tahap tadika dah tu. Itu tahap skala rendah ke, tahap skala menengah ke, tahap fardu ain kepada kita. Jadi sidang pendengar jangan pandang remeh ke, pandang kecil ke dengan ilmu yang kita bicara sekarang. Jangan begitu. Kita ambil faham molek. Seperti saya sebut tadilah, saya akan perici dan mana kitab Safinatun Najah saya jadikan sebagai asas lah. Tapi kita bukan hanya bilang satu-satu fardu ataupun rukun wuduk yang 6 perkara. Jadi kalau sidang pendengar mengguna pakai kitab Safinatun Najah, hak jawinya muka surat 3, baris bawah sekali. Sebab kitab Safinatun Najah ni ada edisi jawi dan ada edisi rumi. Jadi hak edisi jawi ni muka surat 3, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Al-thani ghaslul wajhi. Terjemahan di bawah. Bermula yang kedua, bermula fardu wuduk yang kedua daripada 6 fardu wuduk, membasuh muka. Ini tajuk dalam kitab Safinatun Najah. Terus berpindah kepada as-salis ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Bermula yang ketiga itu membasuh 2 tangan serta 2 sikunya. Dia bilang gitu je. Jadi kita ambil satu-satu nanti. Jadi bermula yang kedua daripada 6 fardu wuduk, membasuh muka. Membasuh muka. Jadi yang pertama, insya-Allah saya akan fokus kepada membasuh. Kemudian pergi pula kepada kawasan muka yang wajib dibasuh. Jadi yang pertama, membasuh muka. Membasuh. Yang kedua, kawasan muka yang wajib dibasuh. Kawasan muka yang wajib dibasuh. 2 pembicaraan. Yang pertama, membasuh.
Apa makna membasuh? Sebab sebagaimana sidang pendengar maklumi, ni membasuh ni 3 anggota. Membasuh muka, membasuh tangan, serta 2 siku, dan membasuh kaki serta 2 mata kaki. Kemudian kepala, menyapu kepala. Menyapu kepala. Sebagaimana perintah Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi muka Tuhan perintah faghsilu wujuhakum, maka basuh oleh kamu akan muka kamu. Tapi kepala, Al-Quran memerintah wamsahu biru'usikum, sapu oleh kamu akan kepala kamu. Jadi fardu wudu ada 2. Yang pertama, basuh oleh kamu, perintah Al-Quran. Yang kedua, sapu oleh kamu, perintah Al-Quran. Jadi basuh ni macam mana, sapu ni macam mana? Dia pembicaraan berkaitan dengan wuduk ni dalam kitab Safinatun Najah ni tidak didatangkan. Ada di hadapan, dia ada datangkan juga. Syurutul wudu'i asyaratun ada. Syarat wuduk 10 perkara. Syarat wuduk 10 perkara. Pembicaraan tu ada di muka surat 5. Dia berkaitan dengan syarat wuduk ni dalam kitab-kitab fiqhnya. Secara susunan syarat tu bilangannya tak samalah. Dalam kitab Safinatun Najah ni ada 10. Sebagai contoh, dalam kitab Fathul Mu'in dia ada 5. Tetapi kenapa bilangan syarat tu berbeza? Hanya berbeza secara susun satu-satu syarat. Cuma di sini nak fokus kepada salah satu daripada syarat untuk sah wuduk. Kita biasanya syarat sah semayang. Syarat sah semayang, suci daripada hadas, suci daripada najis, menutupi aurah, menghadap qiblah. Itu contoh. Itu syarat sah sembahyang. Apakah syarat sah wuduk? Syarat sah wuduk, kalau kita Fathul Mu'in, yang pertama adalah air musta'man. Air mutlak. Itu syarat untuk sah wuduk, menggunakan air mutlak. Tidak antara syarat yang pertama. Kemudian saya nak pergi kepada syarat yang kedua. Dalam kitab Fathul Mu'in lah. Syarat yang keduanya, jaryul ma'i alal udwil maghsul. Itu yang kita nak bicara sekarang. Jaryul ma'i alal udwil maghsul. Berlari air atas anggota yang dibasuh. Mana anggota yang dibasuh? Muka, tangan sampai ke siku, kaki sampai ke buku lali. Adapun kepala adalah anggota yang disapu, bukan anggota yang dibasuh. Jadi syarat sah wuduknya berlari air atas anggota yang dibasuh. Berlari air itulah dinama membasuh. Berlari air itulah dinama membasuh. Jadi nak panggil membasuh, berlari air. Apa makna berlari air? Dengan makna ada titik-titik air.
ataupun air ni dipanggil jirim ataupun tidak. Mana bahawa ada jirim air. Itu maknanya membasuh. Jadi sidang pendengar ambil faham molek ni. Membasuh apa makna? Sebagai contoh. Membasuh najis. Apa makna membasuh? Bukan menyapu. Bukan sapu najis. Maknanya, kalau setakat sapu najis, sapulah dengan kain lembap contohnya. Itu dia panggil sapu najis. Adapun yang diperintahkan kepada kita adalah membasuh najis. Apa makna membasuh? Bukan samalah dengan makna membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku dan juga membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Dia sama sahaja. Membasuh dengan makna jaril ma', berlari air. Ada titik-titik air. Ada jirim air. Di sini yang membezakan kepada menyapu. Menyapu kepala. Menyapu kepala ni macam mana? Contohlah, kalau kita berwuduk menggunakan air pahit. Kita bubuh kedua belah tangan kita di bawah air pahit. Kita bubuh tangan di bawah pahit. Lepas tu tangan kita pun basah. Kita pun ambil tangan yang basah. Jadi di tangan kita ni tidak ada titik air. Dia cuma basah sahaja. Kita pun sapu kepala. Itu dipanggil sapu. Ataupun kita berwuduk menggunakan koloh. Menggunakan koloh contohnya. Kita masuk tangan kita ke dalam koloh. Kita pun angkat kedua tangan kita. Jadi tapak tangan kita basah. Tetapi di tapak tangan kita tidak ada titik air. Itu dipanggil menyapu. Jadi tangan yang basah tadi, di belah tapak tangan yang basah tadi, kita pun sapu kepala. Itu sapu. Berbeza dengan basuh. Basuh ni kena berlari air dengan makna ada jirim air. Ada titik-titik air. Itu makna berlari air. Jangan faham berlari air ni kena air bergerak. Dah maksud dia. Apabila ada titik air, maka air tu pun mengalir lah. Bila ada titik air. Adapun kalau hanya basah, dia tidak akan berlari air. Sebab apa? Berlari ni mengalir lah kita panggil. Berlari air. Kita sebut kata berlari air. Bila pula air berlari, yang berlari ni pelomba lari. Berlari mana apa ni? Mengalir air. Apabila ada titik air, maka air itu mengalir. Adapun kalau hanya kedua belah tapak tangan basah, maka tidak akan mengalir air sebab tidak ada jirim air. Maka itu dipanggil sapu. Bukan dipanggil basuh. Itu dipanggil sapu. Itu bukan dipanggil basuh. Jadi basuh ni dengan bahawa ada jirim air. Kita biasa berwuduknya menggunakan air pahit. Pastilah ada titik-titik air. Kita menggunakan air koloh. Pastilah ada titik-titik air. Jadi di sini, sidang pendengar kena fokus berkaitan dengan macam mana kita wudukkan orang yang uzur. Yang mana wudukkan orang yang uzur ni, terkadang kita menggunakan spray. Satu bekas plastik. Kita pun spray di muka ke, di muka yang uzur tu. Pesakit lah kita kata. Ataupun kita spray di tapak tangan kita, kemudian kita pun datangkan ke atas muka pesakit tu.
Jadi tu yang saya nak fokus sekarang. Kalau kita berwuduk menggunakan air pahit, menggunakan air koloh, hok titik-titik air tu pasti ada. Yang mana terkadang kita israf, kita berlebihan ketika menggunakan air pahit untuk berwuduk yang hukumnya adalah makruh. Kalau air tu air kita sendiri. Kalau air tu air wakaf masjid contohnya, kita israf, kita berlebihan. Ketika berwuduk hukumnya adalah haram. Ni kadang kita memanglah berlari air, memang berlari air tapi sudah berlebihan. Saya nak pergi di sini macam mana kita wudukkan. Contoh orang uzur pesakit. Terkadang kita spray atas muka pesakit, terkadang kita spray di atas tangan kita, kemudian air itu pun jatuh ke atas muka pesakit yang sedang terlantau. Ini semua saya pernah tengok. Saya pernah tengok lah. Jadi seseorang tu dia wudukkan pesakit. Jadi dispray di tapak tangan dia, yang tapak tangan tu berada di atas muka pesakit lah. Dia spray tu, air pun bertitik atas muka pesakit. Kemudian dia pun segera panggil apa ni? Dia pun segera gosok muka pesakit tu dengan air tadi. Supaya air tu tidak sempatlah mengalir keluar daripada muka. Kalau tidak segera gosok, maka air tu akan mengalir turun atas bantal lah contohnya. Maka selepas spray 2-3 kali di tapak tangan, segera dia pun gosok muka pesakit tadi. Yang mana air spray ni dia jirim dia, titik dia terlampau sedikit. Sebab dia bukan macam air pahit. Air pahit ni dia banyak jirim dia, banyak titik dia. Air koloh banyak. Air spray ni, jadi yang keluar tu sudah halu-halu. Hak dalam bekas spray tu air banyak lah. Tetapi yang keluar tu halu-halu. Jadi makna keluar halu-halu ni, dia punya titik air tidak banyak. Jadi apabila hanya spray 2-3 kali, kemudian segera gosok satu muka, memanglah ketika gosok daripada dahi sampai ke pipi, sampai ke dagu, memanglah di tangan yang menulung tadi, memanglah di tangan tu basah. Sampai ke dagu, di tangan yang menulung tu memanglah basah. Tetapi setakat manakah pada masa digosok muka tu ada titik-titik air, setakat mana? Sebab terlampau sedikit titik air. Adakah titik air tu masa lagi ada sampai ke dagu? Ni kata kena cermat. Cuma di sini ni yang mengikuti live FB ni nampaknya tidak ada gangguan sedikit ni. Ada gangguan nampaknya, soalan-soalan pun tak ada masuk ni. Kemungkinan ada soalan mungkin tak masuk ni. Dalam FB tak apalah. Saya fokus kepada pembicaraan saya. Kalau ada soalan tu masuk, kemudian saya dapat tengok, maka saya insyaAllah minggu depan saya akan jawablah kalau soalan yang berkaitan. Sebab dalam FB ni nampaknya dia ni loading hak depan saya ni lah. Depan saya ni loading ni. Dia tak bergerak. Jadi apabila titik air tu sedikit, kemungkinanlah ialah di sebelah atas tu, daripada dahi turun ke pipi, turun ke dagu tu, ketika di dahi tu kita letaklah sampai ke setengah muka ke, ada lagi titik air. Bila ada lagi titik air ni, maknanya dia panggil membasuh. Tapi kalau sampai ke separuh muka sudah tidak ada titik air, tapi tapak tangan yang menulung tu masih lagi basah,
dia sudah tidak panggil membasuh. Dia sudah panggil menyapu, maka tidak memada. Apabila menyapu, tidak memada. Jadi bererti dia membasuh setengah muka dan dia menyapu setengah muka. Walhal fardu wuduk yang kedua adalah membasuh sekalian muka. Membasuh sekalian muka. Jadi jadinya membasuh setengah muka dan menyapu setengah muka. Sebab apa? Sebab permulaan gosok muka tu ada titik air, oleh kerana sedikit sampai di setengah muka sudah tidak ada titik air. Sedang pun kena faham. Tapi di tangan yang menolong tu memanglah basah. Tapi apabila tidak ada titik air, hanya tinggal basah di tangan yang menolong, itu sudah pergi kepada menyapu, bukan lagi membasuh. Berarti kalau contohnya menggunakan spray, dia kena apa ni? Berulang kali. Kena spray acak kali, bukan sekali spray, bukan. Dia kena spray acak kali. Ni saya pernah tengok. Dan memang ada satu video. Ini cerita lama lah. Video ni comel. Sebab macam video ni macam standard jugalah. Video wudukkan pesakit. Sama juga dengan yang saya sebut tadi. Hak tu dispray atas tapak tangan dia. Dispray atas tapak tangan dia, spray. Bertakunglah air atas tapak tangan dia. Tapi tak banyak. Dia bertakung air atas tapak tangan yang menolong spray. Dia pun bubuh atas muka pesakit. Dia pun segera gosok satu muka pesakit. Adakah dapat dipastikan ketika mengenai satu sekalian muka tu ada titik air yang dipanggil membasuh? Sebab apa? Sebab spray atas tapak tangan yang menolong tadi tu air sangat sedikit. Tak sama dengan kita ambil air koloh. Kita ambil koloh ni, dia panggil apa ni? Cekok. Dia panggil cekok. Kita cekok air koloh, banyak air koloh ni. Walaupun sebelah tangan, kalau kita ambil air koloh dengan dua belah tangan, banyaklah airnya. Tu memang kita basuh muka tu, bertitik-titik air di muka. Kalau kita menggunakan dua belah tangan. Yang mana terkadang kita menggunakan sebelah tangan. Terkadang kita menggunakan sebelah tangan. Mungkinlah sebelah tangan tu kita pegang tepi koloh ke. Kemungkinan air koloh tu agak surut. Air koloh hanya ada setengah koloh. Jadi sebelah tangan kiri pegang koloh. Tangan kanan kita ambil dengan sebelah tangan. Kita ambil dengan sebelah tangan, air banyak juga sebelah tangan ni. Kita basuh satu muka ni, memang dipanggil membasuh. Sebab ada titik air. Hak yang saya tengok dalam video tadi tu, yang menolong tadi, dia spray. Allah, hanya ada di tengah tapak tangan je air. Dia pun letak atas muka pesakit, dia pun segera gosok satu muka. Tapi air terlampau sedikit. Adakah membasuh sekalian muka? Ni. Sebab air terlampau sedikit. Lepas tu kalau yang menolong menggunakan spray, dia kena spray acak kalilah. Spray, gosok muka. Spray, gosok muka. Kalau pakai spray lah. Ini bagi orang yang terlampau yang kita tolong lah. Sama juga kalau yang kita tolong tu boleh bangun duduk pun begitu juga. Kita pakai spray juga. Tapi cuma kalau pesakit tu boleh duduk, kita spray muka dia tu lebih sedap sikit, lebih senang sikit sebab dia duduk. Kalau yang kita tolong pesakit terlampau tu tak boleh nak bangun, terspray dalam keadaan dia melentang, memanglah agak rumit sedikit lah kalau spray salah masuk dalam hidung pesakit, masuk dalam telinga pesakit. Kalau spray terlampau banyak. Sebab orang kita sekarang ni dia guna spray. Saya tengok orang dulu-dulu dia tidak menggunakan spray. Dia menggunakan kain tuala. Dia menggunakan kain tuala. Jadi dia datangkan air satu bekas, satu cetong lah.
Kemudian diambil tuala, dia pun masukkan ke dalam cetong tadi. Dia pun angkat tuala. Jadi tuala tu memang air banyak sangat lah. Dia akan jadi banyak ni banyak. Kalau kita katakan cakap sejai-sejai air tu, maka tuala tu kita peroh sedikit. Kita peroh sikit tuala tu. Kita peroh sikit tuala. Sebab kalau tuala tu kita tak peroh, kita datangkan ke muka pesakit. Maka kalau pesakit tu dalam keadaan terlentang, masuk air dalam telinga lah jawapan dia. Payahlah kita nak buat. Sebab air tu terlampau banyak. Jadi, air tuala tu, perohlah sedikit. Peroh sedikit. Jangan peroh habis. Kalau peroh habis, hanya tinggal basah di tuala, maka tidak ada titik air. Dia akan jadi sapu saja. Jadi peroh tuala tu, peroh sikit lah. Jangan peroh sampai ke tak ada titik air. Kemudian sidang pendengar jangan timbul tanya soal pula. Apabila masuk tuala ke dalam cetong, air dalam cetong tu tak jadi mustakmal ke? Tu takkan jadi mustakmal. Tuala yang kita masuk ke dalam cetong tu, air cetong takkan jadi mustakmal dengan masukkan tuala. Kemudian bila masukkan tuala, kita masukkan tangan kita pula dalam air cetong tu untuk ambil tuala. Air dalam cetong tu masih lagi air mutlak, tak jadi mustakmal. Tak akan jadi mustakmal. Dengan masukkan tuala dalam cetong, dengan masukkan tangan dalam cetong untuk ambil tuala yang kita sudah masukkan ke dalam cetong tu, takkan dia mustakmal. Sebab mustakmal ni air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Tuala tidak mengangkat hadas. Tuala mengangkat hadas apa? Kemudian, tangan yang menulung masuk ke dalam cetong untuk ambil tuala, yang menulung tu tidak mengangkat hadas. Bukan dia yang berwuduk. Dia nak wudukkan pesakit. Pesakit tu yang mengangkat hadas, bukan penulung mengangkat hadas. Jadi, tangan penulung masuk dalam cetong, takkan dia mustakmal dalam cetong tu. Ni sedang pendengar kena faham molek juga. Ada fahaman orang dulu-dulu, masuk jari sebatang ke dalam air timba, air satu timba jadi mustakmal. Tu tak betul sangat. Sedang pendengar, tu tak betul sangat. Faham tak? Timba-timba air telaga, bila jari sebatang masuk dalam air timba jadi mustakmal. Tu sedang pendengar. Tu ilmu tak betul gitu tu. Memang salah sangat lah. Tak ada mustakmal gitu. Apa balik sidang benar. Tak akan di mustakmal. Mustakmal nak digunakan untuk mengangkat hadas. Tu air mustakmal. Bukan masuk tuala dalam cetong, masuk tangan yang dalam cetong, air di mustakmal. Dok sama sekali. Dok sama sekali. Takut timbul muskil pula air ustaz ni. Kalau pakai spray tadi, nampak okey sikit. Ini tukar pakai guna tuala pula ni. Masukkan tuala dalam cetong. Kemudian tangan pula masuk dalam cetong juga. Sebab nak ambil tuala. Dah punah air tu jadi mustakmal. Hasil dah berlengar. Dah jadi mustakmal. Masuk jari sebatang jadi mustakmal. Tu tak betul sangat lah. Tu tak betul sangat. Mak ni simpan air satu beldi untuk berwuduk. Tiba-tiba anak dia masuk dalam bilik mandi. Anak dia bawa atromen plastik. Atromen plastik lah atromen tu. Lepas tu dia pun selam atromen double D. Tiba-tiba air tu jadi mustakmal. Ni pernah. Dalam satu pengajaran. Ada. Yang mengajar tu kata, Allah jadi mustakmal dah air. Kenapa? Kerana budak tu, dia selam-selamkan atromen ke dalam air satu berdi yang ibunya simpan untuk berwuduk. Atromen mengangkat adah apa? Atromen mengangkat adah kecil. Atromen berjunuk mengangkat adah besar. Apa beza atromen dengan cetong yang kita gunakan untuk cedok air? Atromen pun plastik. Cetong yang kita gunakan untuk cedok air pun plastik. Takkan dia mustakmal. Cetong
Plastik takkan jadi mustakmal. Tuala pun takkan jadi mustakmal. Kita masukkan tangan, penulung tadi masukkan tangan untuk ambil tuala dalam beldi tu, takkan jadi mustakmal. Jadi sekarang ni jadi panjang pulak kita pergi pada air mustakmal tu pulak kan. Jadi sekarang ni masuk ni tuala dalam beldi, dan cetong dia cetong. Masuk tuala dalam cetong. Kemudian kita angkat tuala tu basah sangat, kita pun peroh. Peroh ni peroh sikit lah, peroh sikit supaya air tu tidak bertitik banyak sangat. Kemudian kita pun ambil tuala, letak di muka pesakit. Kemudian suruh pesakit niat, saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Pesakit niat saja, mana tuala tu sambil-sambil tekan sedikit. Penulung tu sambil-sambil tekan sikit biar air keluar di muka pesakit. Tekan sikit, dia pun niat dah wuduk. Lepas tu kita pun tekan lagi banyak, kita pun pusing tuala tu. Pusing tuala tu. Tekan sikit lah, tekan sikit biar sentiasa ada air. Tapi kadang-kadang air yang ada mengalir tu boleh masuk dalam telinga tu. Jagalah. Letaklah kain tuala di lubang telinga ke apa, nanti masuk dalam telinga satu hal pulak. Payah pulak jadinya. Busung pulak telinga. Dah masuk air dalam telinga, bukan mudah nak keluar. Maka tutuplah dengan tisu ke apa lubang telinga tu. Jadi tuala tu ada air banyak. Kita pun tekan air keluar, kita pun pusing muka sakit. Itu lagi mudah buat kerja. Rata dah muka. Jadi air yang ada di bekasan tuala tu lah jadi mustakmal. Maka perohlah air tu. Peroh air tuala tu di tempat lain. Jangan yang peroh dalam cetong. Peroh tempat lain. Jadi bekasan air mustakmal di tuala tak ada masalah. Sebab air mustakmal air suci. Kalau masuk pula tuala dalam cetong tadi, peroh sikit tuala tu, kita pun letak di tangan pula. Kita tekan sikit air keluar, kita pun segera gosokkan, ratakan tangan sampai ke siku. Tu supaya ada titik air. Baru dinama membasuh. Dia gitu. Kalau pakai tuala lah, sebab dulu biasa pakai tuala. Sekarang ni pakai spray. Tapi kalau pakai spray, sidang pendengar, spray tu kena acak kali sikit. Spray tu main acak kali. Bukannya spray di dahi sekali, lepas tu gosok muka. Memanglah sampai ke hidung, sampai ke dagu. Memanglah basah. Tapi ada dok titik air. Sama juga macam saya sebut dalam video tadi. Di spray atas tangan yang menulung. Mana air hanya ada di tengah tapak tangan saja. Tak sama dengan kita ambil air dalam koloh. Air banyak ni di tangan kita. Cukup untuk satu muka. Tapi kalau spray-spray di tapak tangan yang menulung, hanya ada air tak banyak mandi tapak tangan. Letak di muka tu. Letak di muka, lepas tu gosok. Gosok tu dapat memastikan bahawa sekalian muka dibasuh dengan bahawa ada air yang bertitik. Nanti basuh hanya setengah muka. Setengah lagi muka, sapu. Maka tidak memada. Sebab wajib basuh sekalian muka. Bukan basuh setengah muka, sapu setengah muka. Ini kena jaga. Ini cerita orang yang sakit yang kita tolong. Dan saya pernah tengok, sama juga. Maknanya, tunjuk macam mana berwuduk. Menggunakan air yang sangat sedikit. Air yang sedikit. Masa tu ada sukan, ada apa gitulah. Jadi sambil bersukan, bukan alasan kita tak semayang. Nak ambil semayang macam mana ni? Kita pun ambil air mineral. Maka dia ajarlah macam mana berwuduk menggunakan air sedikit, menggunakan air mineral. Tapi ketika dia ajar tu, yang mengajar tu dia tuang air mineral atas tapak tangan dia sendiri untuk gosok di muka dia sendiri sangat sedikit. Dia tak penuhkan tapak tangan tu dengan air mineral. Dia hanya bubuh macam tadi juga, macam orang spray tu. Hanya di tengah tapak tangan saja. Hanya di tengah tapak tangan saja. Dia letak air mineral, tuang atas tapak tangan, setengah dapat setengah pun air tapak tangan. Dia pun dia pun basuh muka di sini. Ni basuh muka di sini yang tunjuk. Tapi terlampau sedikit. Kena pastikan membasuh sekalian muka. Membasuh sekalian muka. Bukan hanya membasuh setengah muka atau sebahagian muka. Jadi kalau sedikit sangat, macam mana dia panggil membasuh?
Kemudian dia pun bubuh air pula di tapak tangan. Pun sama sedikit saja air mineral itu tapak tangan. Dia pun untuk basuh tangan sampai ke siku pula ni. Dia pun angkat tapak tangan. Dia pun basuh satu tangan sampai ke siku. Dengan air yang sedikit juga. Adakah dapat memastikan daripada tangan sampai ke siku membasuh dengan bahawa ada titik air? Tu kena jaga molek. Tu kena jaga molek lah. Sebab syaratnya adalah syarat untuk sah berwuduk, berlari air, mengalir air atas anggota yang dibasuh. Baru dinamakan kita membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku dan membasuh kaki sampai ke dua mata kaki. Dia begitu. Kemudian kita ada masa sedikit je lagi ni. Kemudian saya sambung lagi lah minggu hadapan. Cuma saya nak ambil satu soalan minggu lepas. Lepas tu saya cerita, mungkin tak sempat nak panjang ni. Jadi minggu lepas ada soalan daripada Aki Doloh Ana. Nama dia Aki Doloh Ana. Mudah-mudahan Aki ni adalah. Saya Aki Doloh daripada Jengka 12. Ada kawan saya dia mengidap stroke. Bila sampai di kaki dia jiru saja air. Dia tak boleh angkat kaki kerana berat, tak boleh diangkat. Sah ataupun tidak. Sekian. Jadi ini dia kata kawan dia ni kena stroke. Jadi ketika basuh kaki, dia jiru atas, dia jiru je. Tapi kaki tu dia tak boleh nak angkat. Dia tak boleh nak angkat kaki. Jadi jiru belah atas je. Dia jiru belah atas je. Dia jiru belah atas. Jadi kalau kita angkat kaki, macam mana ditapak kaki nak rata air? Soalan hak Aki ni lah. Macam mana ditapak kaki nak rata air? Sebab dia hanya jiru di atas, kaki tak angkat, sebab kaki tu berat tak boleh nak angkat. Maka dia wajib minta tolong orang. Dia wajib minta tolong orang sebab kaki ni dia wajib kena basuh sekalian kaki. Atas dan juga tapak kaki. Kalaulah kaki dia duduk di lantai, berat pula kaki rapat di lantai, dia pun siram air kaki, basuh kaki ni basuh kaki, hanya belah atas sahaja, kaki langsung tidak angkat, air tidak mengenai tapak kaki, maka tidak sah membasuh kaki. Lepas tu dia tak mampu nak angkat kaki kerana berat, dia wajib minta tolong. Dia wajib minta tolong. Supaya kaki itu dapat dibasuh, termasuklah tapak kaki. Ini hak soalan minggu lepas lah. Daripada Aki Doloh Ana. Jadi sebab saya sebut berulang kali lah. Kalau saya tak sempat nak jawab soalan tu, insyaAllah saya tengok mula, kemudian saya jawab minggu hadapan. Soalan yang berkaitan lah. Cuma untuk minggu ni saya fokus kepada membasuh. Jadi membasuh ni 3. Membasuh muka, membasuh tangan sampai kedua siku, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Satunya menyapu kepala. Membasuh syaratnya jarul ma'alal udul maghsul, berlari makna mengalir air atas anggota dibasuh dengan bahawa ada titik air. Maka saya fokus tadi berwuduk, tolong wudukkan pesakit, ataupun kita berwuduk menggunakan air yang sedikit, kena pastikan jangan terlampau sedikit. Sebab nak memastikan sekalian kawasan muka, sekalian kawasan tangan sampai ke siku, sekalian kawasan kaki sampai dua mata kaki, dipanggil membasuh dengan bahawa ada titik-titik air, ada jirim air. Baru dipanggil membasuh. Kalau tidak dipanggil menyapu. Maka tidak memada hak muka, tangan dan kaki yang mana ingat adalah anggota dibasuh, bukan anggota yang disapu. Jadi insya-Allah lah minggu hadapan saya masih lagi menyambung pembicaraan fardu wuduk yang kedua, iaitu membasuh muka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.